Assalamualaikum, selamat sejahtera. Okay, hari ini kita masih lagi dalam bab ungkapan algebra. Okay, ungkapan algebra dalam tajuk 5.1 iaitu pemboleh ubah dan ungkapan algebra. Okay, kalau kita sebelum ni dah belajar mencari nilai, hari ini kita nak kenal pasti sebutan dan pekali dalam suatu ungkapan. Okay, so kita kena tahulah dulu apa itu sebutan algebra. Okay, saya dah pernah sebut sebelum ni, sebutan algebra terdiri daripada gabungan nombor iaitu pemalar dengan pemboleh ubah atau pemboleh ubah sahaja. Okay, contohnya saya ada, yang ini ialah pemboleh ubah sahaja. Kalau dia pemboleh ubah sahaja, maka dia juga kita panggil sebagai sebutan algebra. Okay, kalau dia terdiri daripada gabungan nombor dan pemboleh ubah, contoh macam ni, negatif 2xy, ini juga adalah sebutan algebra. Okay, kalau ini pun dia gabungan nombor dan juga pemboleh ubah, maka dia ialah sebutan algebra. Okay, so ini adalah contoh-contoh sebutan algebra. Okay, asal ada pemboleh ubah sahaja, dia ialah sebutan algebra. Okay. So, soalan yang seterusnya, sebutan algebra yang terdiri daripada satu pemboleh ubah dengan kuasanya 1 disebut sebagai sebutan algebra linear. Contohnya macam inilah, X. Okay, X ini dia satu sahaja kan pemboleh ubahnya. Okay, so bila pemboleh ubah dia satu sahaja dan kuasanya yang dekat sini ni tak ada ditulis. Okay, kalau tak ditulis itu maksudnya kuasanya 1. Okay, so ini adalah kita panggil sebutan algebra linear. Okay, kalau dia tulis M, okay, macam ni, M kuasa 2. Okay, M kuasa 2. Okay, M kuasa 2, pemboleh ubah dia memang 1, tetapi kuasanya 2. Maka dia bukan sebutan algebra linear. Kamu mesti faham apa maksud linear tu. So, kalau linear tu apa maksudnya? Pemboleh ubah dengan kuasa 1. Okey, kalau kuasa 2 dia bukan linear lagi. Okey, contoh 3/4Q ini ialah sebutan algebra linear. Q-nya kuasa 1. Okey. So, yang ini 2xy dia bukan linear sebab dia ada gabungan x dengan y. Okey. Seterusnya kita lihat sebutan algebra. Okay, sebutan algebra boleh ditulis sebagai hasil darab pemboleh ubah dan faktornya. Okay, contohnya kita ada 3xy kat sini. Okay, dia kata hasil darab pemboleh ubah dan faktornya. Okay, ini ialah y, pemboleh ubah. Okay, apakah faktor untuk y bagi mendapatkan 3xy? Dia darabkan dengan 3x. Okay, apakah pemboleh kalau dia beri di sini x, okay, pemboleh ubahnya x. So, apakah faktornya untuk mendapatkan 3xy? 3y lah. Okey. Kalau dia bagi xy kat sini, macam mana kita boleh dapat 3xy? Iaitu, darabkan dengan 3. Okey, 3x darab y, kita akan dapat 3xy. 3y darab x, kita pun akan dapat 3xy. 3 darab xy juga, kita akan dapat 3xy. Contoh yang lain, kalau saya ada 2m kuasa 2n. Okey, contohlah macam tu. Okay, macam mana kita nak dapatkan 2m kuasa 2 ni? Kalau saya ada n, macam mana kita nak dapatkan 2m kuasa 2? N kena darabkan dengan 2m kuasa 2. Okay, kalau saya ada m sahaja, macam mana saya nak dapatkan 2m kuasa 2? Okay, itu saya darabkan dengan 2m n. Okay, tengok sebab apa? Sebab saya ada m dekat sini. Okay, m darab m kuasa 2. Kalau saya ada mn, macam mana saya nak dapatkan 2m kuasa 2? Jadi saya kena darabkan dengan 2m. So ini adalah faktor lah. Okay, ini adalah faktor macam mana kita boleh dapat 2m kuasa 2. Okay, jadi yang ini kalau dia kata saya beri n, saya kena darab dengan apa? Ini kita panggil sebagai pekali. Okay, ini kita panggil sebagai pekali dia lah. Okay, pekali dia. Okay, faktornya tu kita panggil dia sebagai pekali. Okay, macam ni lah.
Apa perkali bagi 3x? Y. Apa perkali bagi x? 3y. Macam tu lah. Okey. So, kita lihat soalan yang seterusnya. Okey. Dalam sebutan negatif 3k kuasa 2 mn, nyatakan perkali bagi k kuasa 2 mn. Okey, so macam mana dapatkan k kuasa 2 mn? So, kita darabkanlah dengan negatif 3. Betul tak? Dah dapatkan negatif 3 ni, kita nak dapatkan yang ini balik. Okey, dalam sebutan ini. Kita nak dapat sebutan yang sama macam ni. So, kita darabkan dengan apa yang tak ada tu. Okey, kalau dia bagi k kuasa 2 mn, so maksudnya kita tak ada negatif 3. So, negatif 3 tu sebenarnya ialah apa? Dia punya perkali. Okey, so perkali bagi k kuasa 2 mn ialah negatif 3. Kalau saya tanya apakah perkali? Nombor yang tak ada, yang kita nak faktor dia lah. Macam mana kita nak dapatkan nilai tu. Okey, soalan seterusnya. Okey, kalau dia kata apakah perkali bagi negatif mn? So, negatif 3k kuasa 2mn, macam mana kita nak dapatkan dia? Kita kena darabkan dengan 3k kuasa 2. So, perkali bagi negatif mn ialah 3k kuasa 2. Okey, begitu juga dengan 3, kalau diberi negatif 3k kuasa 2mn, apakah perkali bagi 3k kuasa 2? So, macam mana kita nak dapatkan dia? Kita kena darabkan dengan negatif mn. Okey, darabkan dengan negatif mn. So, perkali dia ialah negatif mn. Okey, apa yang dia dah bagi kat sini, kamu cari apa yang faktornya yang kita boleh darabkan supaya kita boleh dapat nilai yang sebutan yang dia nak tu. Okey, itu yang pertama. Okey, yang seterusnya ialah ungkapan algebra. Tadi kita tengok sebutan algebra kan? Yang ni ungkapan algebra. Okey, ungkapan algebra terdiri daripada gabungan beberapa sebutan algebra dan pemalar, atau boleh juga hanya satu sebutan algebra yang hanya dipisahkan dengan operasi tambah ataupun tolak. So, ini ialah contoh-contoh ungkapan algebra. Okey, X, satu sahaja pun kita boleh panggil dia, walaupun dia hanya sebutan, okey, tapi dia juga boleh terdiri daripada satu sebutan algebra. Okey. So, X ialah satu sebutan algebra. Kalau dia saja pun kita boleh panggil sebagai ungkapan algebra. Ataupun sebutan algebra ni dia negatif 2x, y tambah 3x tolak 2. Okey, beberapa sebutan algebra dan juga pemalar pun boleh dikira sebagai ungkapan algebra. Okey, gabungan ungkapan algebra, beberapa sebutan algebra ini negatif 2x, y, 3x, kemudian pemalar. Okey, tetapi dia dipisahkan dengan operasi tambah ataupun tolak sahaja. Okey, negatif 2xy tambah 3x tolak 2. So, ini ialah satu ungkapan algebra. Okey, berapa sebutannya? Ada 3 sebutannya. 1, 2, 3. Okey, kalau yang ini 0.5 m ke kuasa 2 tolak 3/4q tambah 4z tolak 3. So, dia adalah gabungan beberapa ungkapan algebra, beberapa sebutan algebra. Okey, walaupun di sini macam 3/4 ni macam bahagi kan. So, dia tak kira. Dia dikira macam ni sahaja. Okey, dia kira sebagai satu sebutan. Okey, dia dipisahkan dengan operasi tolak dan tambah sahajalah. Okey, so dekat sini adalah satu ungkapan algebra dengan berapa sebutan? 1, 2, 3, 4. 4 sebutan. Okey, so kita revise baliklah. Okey, 5x tambah 3. So, 5 ni kalau dia tanya apakah perkali bagi x untuk dapatkan sebutan 5x, 5 ialah dia punya perkali. Okey, x ialah pemboleh ubahnya. Okey, kemudian operasinya ialah tambah. Okey, dan pemalarnya ialah 3. Ini ialah satu ungkapan algebra. Okey. Okey, setiap satu ni kita panggil dia sebagai satu sebutan. Okey. So, macam tadi saya tanya, macam mana nak kira dia punya bilangan sebutan dalam satu ungkapan. Okey, kalau macam ni, sebutannya apa? Sebutannya ialah x. Berapa sebutan dalam ungkapan ini? Satu saja. Okey, satu sahaja. Kemudian, negatif 2xy tambah 3x tolak 2.
Apakah sebutannya? Inilah setiap satu ni. Negatif 2xy, 3x dan 2. Okey. So, berapa bilangan sebutan? 3. Okey, sama juga dengan yang seterusnya ni. Okey, saya dah tunjuk tadi. Okey, so itu saja untuk hari ini. Murid boleh buat latihan dalam buku teks. Okey, bagi latihan 5.1D. Okey, kita jumpa lagi dalam kelas akan datang. Sekian, terima kasih.